So aku dapatlah banyak pertanyaan daripada orang. Diorang tanya kalau masuk graphic design dalam universiti ni, belajar dia macam mana, assignment dia macam mana nak submit, and then macam mana belajar dalam universiti tu kan. Okay, dekat sini aku akan cuba cakap based on aku punya experience, dan aku akan cubalah elaborate lagi. Kalau korang minat, jom. So, hai, selamat datang ke Tika Studio, di mana aku bincangkan benda-benda yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So topik yang kita ada untuk hari ni iaitu belajar graphic design dekat universiti ni macam mana. So untuk universiti ni dia lain lah dengan universiti kerajaan lain, universiti swasta lain, college lain, politeknik lain, Gap Mara lain. So dia lain-lain. So ini aku akan cuba cakap dari segi experience aku dan aku punya own research lah. So aku punya experience mostly dalam UiTM. So apa yang aku akan cakap untuk korang hari ni iaitu belajar graphic design dari segi universiti, iaitu UiTM lah. So kalau universiti lain tu mungkin lain sikit lah. Okay? So kenapa aku cakap pasal UiTM? Sebab aku adalah hasil dan produk UiTM. Gini. Okay. So hari ni aku akan cerita lah dalam UiTM. Masa aku masuk belajar, kita orang ada fakulti, iaitu fakulti Art and Design. So dalam fakulti Art and Design ni kita orang ada 5 jenis course yang main course dalam tu, iaitu graphic design, fotografi, fine art, sculpture and also fashion. So korang boleh pilih lah mana korang minat. Dah memang korang tengok channel ni, of course korang berminat pasal graphic design. Okay. So bila korang masuk UiTM ni, first kali dia akan ada interview. Lepas korang habis SPM ni, dia akan ada interview dan korang kena pass. Kalau korang tak pass, korang tak dapat masuk. Dia macam dia tanyalah soalan sikit-sikit. Korang kena buat portfolio masa SPM korang buat apa, korang ada folio ke apa, so something like that. So bila korang dah masuk UiTM ni, certain college ataupun universiti lain, dia orang ada sebanyak 6 semester masa diploma. Tetapi masa aku pergi dekat UiTM, kita orang hanya 5 diploma, 5 semester. So cut short sikit. So daripada 3 tahun korang spend untuk diploma, korang only spend 2 years and a half macam tu. So kalau korang nak tahu, jom. Okay, jom kita pergi satu persatu lah. So aku kat sini ada transkrip course masa UiTM. So ini lagi detail lah kalau korang nak tahu. Okay, so untuk semester 1, awal-awal sekali korang akan start dengan BEL 120. So okay, before aku terangkan lagi banyak ni, dalam bila korang masuk ni, dia ada course dia yang major course dengan yang sub course. So major course ni benda yang korang akan belajar dalam graphic design je. So benda-benda yang penting pasal graphic design. So yang sub course ni macam agama, English, history. So something yang bukan part of graphic design, tapi korang kena partake, kena masuk juga. Okay. So bila aku cakap pasal course ni, diorang ada numbering diorang dan diorang ada dia punya code. So bila korang masuk UiTM nanti, korang kena register course apa yang korang nak masuk based on code-code tu. So bila aku cakap pasal code ni mungkin lah agak confusing lah. Okay. So untuk semester 1, kita akan bermula dengan BEL 120 Consolidating Language Skill. So basically itu adalah English lah. Okay. So and then kita akan pergi CTU 101 Fundamental of Islam. So Fundamental of Islam ni agama lah. So waktu aku masuk ni, dia ada soalan bertulis dan juga ada lisan. So lisan ni macam mana korang kena hafal Yasin. So dia ada banyak surah. Tak adalah korang kena hafal semua. So semester 1 mungkin korang hafal this part. Then korang kena baca dekat depan lecturer tu. Kalau tak lulus, korang kena repeat. Okay. And then kita akan pergi ke FND 100 Drawing 1. Okay, so Drawing 1 ni basically korang akan belajar melukis. Yes, freehand. Dekat macam paper apa semua, dia tak ada dalam laptop ke apa, dia still guna paper. So dia mostly ajar macam mana nak freehand, belajar shading, mostly benda-benda yang basic kalau korang nak jadi macam sokong pelukis lah. Tapi sketching ni amat penting lah untuk graphic designer buat. So kalau korang before dia start reti nak melukis, ni dia ajar korang melukis. Okay. Okay, kemudian korang ada HBU 112. Okay, HBU 112 ni actually Civil Defence 1. Okay, Civil Defence 1 ni apa? Dengar macam menarik, tapi actually dia curriculum je. So dalam ni korang boleh pilih korang nak masuk bomber ke, JPAM ke, Kesatria ke, dia Red Cross ke, dia ada banyak. Korang boleh pilih mana satu korang nak masuk. And then dalam curriculum ni, dia tak macam curriculum masa sekolah tau. Curriculum korang ni, korang ada belajar macam survival skill, macam mana nak buat first aid apa semua. And then dia ada test. Yes, dia ada test. And then dia ada test dari segi menulis final korang. And then dia ada juga kawat. Dia akan tengok korang kawat macam mana apa semua ni. So dia taklah semudah macam mana korang sangkakan lah. Okay. And then kita akan pergi ke GDT 111, iaitu Design and Digital Media. So ini korang mostly dapat introduction on graphic lah. Dia punya history, dia punya macam mana korang nak
nak navigate grafik ni apa semua. So macam mostly very basic lah dia akan buat introduction untuk korang, okay? Okay, and then korang akan pergi ke GDT 112 iaitu typography. So typography mostly dia akan ajar anatomi huruf lah, macam mana sans serif tu apa, serif tu apa, hand drawn macam mana. So ini dia lebih mendalam more on kepada typo, iaitu tulisan, okay? And then lastly kita akan ada VCL 128 Introduction of Study, okay. Introduction of Cultural Study. So Cultural Study ni actually sejarah lah, history. So sejarah dia berkenaan apa? Mostly pasal art lah. So masa aku belajar dulu, kita orang kena hafal lah Michelangelo punya painting apa benda, painting masa Renaissance punya time tu macam mana. So korang kena belajar, then final dia ada menulis. So itu untuk semester 1. So untuk semester 2, okay, so untuk semester 2 dia lebih kurang sama macam semester 1, tapi dia ada sedikit tambahan dan juga kelainan sikit. So okay, kita akan pergi lagi. So korang still ada lagi iaitu BEL 120, still korang ada English, tapi kali ni korang ada test untuk speaking dengan listening. So korang kena bercakap, kena buat public, macam public speaking dekat depan lecturer, okay, and then korang juga akan ada listening. So dia akan keluarkan satu sound ni yang dia cakap. Dari segi tu korang kena faham apa dia cakap actually. Soalan dia pasal apa, and then korang kena jawab jawapan dia, okay. And then kita akan pergi ke CTU 101, still Fundamental of Islam, agama. So previously korang hafal surah, okay, surah 4 ni, okay, untuk Yasin. And then untuk semester 2 korang akan hafal yang lain pula, dia macam tu. Then still juga ada final untuk menulis, dan juga korang kena hafal surah lah. Kena present dekat present pula, kena macam mana, kena baca dekat depan ustazah ke ustaz, okay. And then korang ada tambahan iaitu CTU 151 Islamic Thought and Civilization. So ini still lagi dalam agama, tapi dia mesti cakap pasal history in Islam lah, in Islam. And then dia akan cakap lah, okay, zaman dulu macam mana, zaman ni apa-apa. So dia still ada lagi final bertulis, so korang kena betul-betul baca dan hafal lah, okay. And then korang ada tambahan iaitu FND 150 drawing number 2. So previously drawing number 1 kan. So drawing number 2 ni dia agak berlainan sikit. Dulu korang buat freehand, sketching apa semua. So ini dah termasuk sikit kepada sculpture, korang kena buat project design, and then dia punya final korang kena pilih korang nak present in what. So korang nak kena present in drawing ke, korang nak buat sculpture ke. So dia lebih kurang macam tu. Tapi tak salah aku, bila aku go through ni, aku perasan setiap university atau setiap UiTM dia orang punya final untuk drawing ni lain-lain. So macam zaman aku dulu, kita orang kena melukis hyper realistic. So kena lukis seboleh-boleh. Contohnya macam korang selalu tengok dulu lah, kalau orang lukis apple tu, betul-betul macam apple betul. So itu aku punya final dulu. Okay, and then korang ada FND 152 Visual Communication. So Visual Communication ni samalah pasal art history lagi. So Michelangelo apa semua tu lah. So mungkin previously korang belajar pasal, sebab dalam drawing dalam history art of drawing semua ni kan, dia ada zaman-zaman dia ada zaman Renaissance, dia ada zaman ni, zaman tu. So korang mungkin akan belajar zaman tu dulu, and then zaman ni untuk semester kedua. So something like that. And then still dia soalan menulis, korang kena menulis dan korang kena faham. Okay, contohnya, okay, first Michelangelo punya lukisan first apa, korang kena hafal nama lukisan tu dengan tahun dia. So itu pentingnya korang kena belajar ni, okay. And then korang akan ada EAD 211 Typography. So sama juga macam previously, so mungkin lagi mendalam. And then korang ada GDT 155 Graphic Communication 1. So untuk Graphic Communication 1 ni previously korang dah belajar dah macam principle apa semua. So macam mostly very basic pasal grafik. So ini dia lagi mendalam, dia akan ajar korang dari segi logo, design principle, then basic, and then dia akan tunjuk jugalah software-software yang apa korang kena gunakan kalau korang nak jadi graphic designer. Macam previous video yang aku buat, aku cakap pasal Adobe, and then dekat sini dia orang akan bagi introduction, okay, nak guna Adobe Illustrator macam mana, nak guna Adobe Photoshop macam mana, okay. And then okay, tambahan dari segi grafik tu juga, dia akan ada GDT 156 iaitu photographic. So photographic ni mostly macam mana, so dia akan ajar korang dari segi penggunaan kamera DSLR, ya. And then dari segi kamera DSLR tu macam mana nak guna, and then macam mana foto teknik yang korang kena belajar. So dia ada zoom, panning apa semua tu lah. So dia akan ajar korang based on basic camera, okay. And then last kali korang akan ada VLC 115 Introduction of Islamic Art. Yes, history lagi. So setakat tu itu sahaja untuk semester 2.
Okay, so untuk semester 3 kita pergi ke first kali iaitu BEL 120. Yes, English tu akan lekat dengan korang kan. Course English ni akan lekat dengan korang daripada semester 1, 2 dan 3. Dia takkan lari. So sama juga dia ada test writing, speaking and listening sama je. Okay, and then korang still akan ada CTU 151 which is Islamic Thought and Civilization. Still sama lagi, history pasal Islam. Okay, and then korang still ada lagi HBU 122 iaitu Civil Defence. So Civil Defence ni samalah curriculum lah. So curriculum ni daripada semester 1, 2 dan 3 dia akan buat pecahan dari segi okay, first korang belajar kawat je, and then untuk semester 2 korang belajar macam first aid kit. Okay, semester 3 korang akan belajar survival skill, and then setiap semester sama juga korang kena ada ujian kawat dan ujian menulis. Okay, and then tambahan dari segi semester 3 iaitu ada EAD 251 Digital Image Manipulation. So digital image manipulation ni betul lah macam apa dia cakap, korang akan belajar macam mana nak manipulate image tu dekat dalam Photoshop. Kalau korang ni nak buat korang jadi superhero ke, keluar api-api ke, so korang kena belajar macam mana nak gunakan Photoshop lebih mendalam dari segi nak buat photo manipulation. So dia agak menarik lah untuk aku, untuk korang yang kebanyakan budak grafik dia orang tak betul-betul into Photoshop. Aku perasan dia orang mostly into on Illustrator. So ini dia akan buat lagi mendalam macam mana korang nak edit daripada shading, colouring, crop, pen tool, apa semua tu lah. Okay, and then korang akan ada VLC 215 History of Malaysian Art. So ini samalah, dulu kita belajar pasal orang putih punya drawing, ini korang kena belajar orang Malaysia punya pula. So sama juga history. Okay, and then kita akan ada GDT 211 Graphic Communication 2. Okay, Graphic Communication 2 ni sama macam Graphic Communication 1. So 1 ni masa awal ni korang buat apa projek ke assignment seorang. So yang ni korang kena buat dalam group. So dalam group ni korang kena buat lah assignment apa yang lecturer tu bagi, tapi as a group. So tujuan dia buat dalam group ni, dia as if nak buat korang ni macam contohnya korang ni bekerja sebagai a group yang kerja dalam advertising company. So macam mana korang nak delegate kerja tu. Dari segi satu projek ni, okay, siapa buat that kind of design, ini buat apa, ini buat typography ke, ini buat presentation ke apa. So bekerja dalam group. Okay, and then korang akan ada GDT 212 Digital Illustration. Okay, so Digital Illustration ni daripada korang belajar drawing dulu kan. Okay, belajar drawing apa semua, ini korang kena belajar macam mana nak ubah drawing korang. Contoh korang buat karakter lah, contoh kita cakap karakter Doraemon kan, daripada karakter Doraemon kat paper ni macam mana korang nak transfer ke dalam laptop as a vector. So ke dalam vector guna AI yang korang boleh guna lepas ni. So itulah digital illustration. And then untuk GDT 213, okay, GDT 213 ni untuk interactive design. So interactive design ni korang akan buat game design tapi basic lah. So guna apa? So guna Adobe Flash, Macromedia, dan aku tak tahulah ada lagi ke tak kan. So itu zaman-zaman aku lah. And then slightly ada coding sikit, and then ini korang bekerja sebagai group. Okay, so bercakap pasal semester 1, 2 dan 3 ni, okay, kita off topic sikit, kita tak nak cakap pasal course ni. So ini aku nak cakap sebab masa aku masuk universiti dulu, sebab semester 1, 2 dan 3 terlalu banyak sangat subjek yang kita orang kena cover. Sebab macam aku cakap tadi lah, kita orang kena ambil yang major subjek dengan yang sub-subjek ni. So that's why korang tengok semester 1, 2 dan 3 terlalu banyak sangat subjek. Ada sampai 10 lah, 9 lah, 8 lah. Dan korang kena absorb semua tu dalam masa satu semester. So satu semester 6 bulan je. So memang agak susah lah. So kebanyakannya aku nampak banyaklah aku punya member, kawan-kawan aku ni sampai semester 3 dia orang dah tak tahan, dia orang pull out, dia orang belah. Dia orang dah cakap memang tak tahan. Tapi yang dia orang tak tahu actually bila dah habis semester 3 ni, semester 4 dan 5, sub-subjek ni dah tak ada sangat dah. Korang akan mesti fokus on the major subjek je. So dengan aku cakap ni, jom kita pergi ke semester 4. Okay, so masuk semester 4 ni dia dah berlainan. So sub-subjek macam aku cakap tadi, macam agama, English, apa semua, history ni dia mesti dah kurang dah. Dia still ada sikit-sikit tapi tak banyak macam dulu. So dia akan lebih kepada major subjek yang korang belajar je. Okay, so first kali dekat semester 4 korang akan ada ENT 300 Fundamental of Entrepreneurship. So ini dia cuba ajar korang sedikit basic dalam business lah. So ini untuk aku agak bagus lah as a graphic designer untuk dengar dan faham. So let's say kalau korang nak mulakan business as a graphic designer ni, okay, apa teknik-teknik dia, okay, korang kena buat apa-apa. So ini dia akan ajar semualah. Okay, so dia mostly macam management skill, business skill lah. So ke arah-arah tu. And then korang akan ada VCS 265 Contemporary Art and Design in Malaysia. So this one still sama, iaitu history.
And then kita akan pergi ke GDT 254 2D animation. So 2D animation ni korang akan introduce kepada Adobe Premiere Pro, After Effects untuk buat 2D animation yang flat animation. So kepada siapa yang berminat animation ni mungkin boleh fokus lah on this. Okay, and then kita akan pergi ke GDT 255 Advertising and Art Direction. So ini favorite aku. So ini korang kena buat iklan, itu advertising lah. Then idea korang apa? So tak salah aku dalam ni korang kena buat as a group. So as a group ni contohnya lah lecturer korang cakap okay, korang kena build a company, and then macam mana korang nak build a company tu, okay, dari segi print ad, TVC, and then korang kena buat magazine, billboard, all those kind lah. Okay, and then korang ada GDT 311 Studio Project 1. So Studio Project 1 ni tak salah aku dia lecturer korang akan suruh pergi cari company yang dah established, yang dah ada, and then korang kena ambil brand dia. Contohlah kita ambil satu brand A ni kan, okay, kita kena rebranding the whole thing. So dari segi logo dia, dari segi stationery dia, uniform, dia punya social media apa semua, tapi korang buat alone, seorang-seorang. So ini dia macam nak train korang macam mana nak have that branding thinking. Macam okay, kenapa brand dia fail, apa yang patut kita ubah, macam mana kita nak improve dia punya social media, dia punya design, dia punya kenapa dia fail dekat area-area sini. So korang kena present on that area. So untuk aku ni agak bagus lah kalau korang nak belajar in branding and rebranding. So masuk semester 5. Masuk semester 5 kita akan dah banyak kurang gila lah. So dari dulu kita ada 4 subjek, 5 subjek. So sekarang lagi kurang, kita ada lebih kurang macam 3-4 subjek je. Okay, so bermula first kali kita ada CTU 281. Okay, and then ini adalah Creativity and Aesthetic in Islam. So ini still history pasal art and Islam. So korang kena ini mostly kena baca, kena faham lah. Still ada final untuk bertulis. Okay, and then untuk kedua pula kita ada GDT 311 iaitu 3D animation. So 3D animation ni korang akan introduce kepada banyak software 3D lah, iaitu macam Lumion ke 3D Max, and then korang akan belajar basic macam mana nak build a character, macam mana letak texture and so on lah. Okay, and then untuk yang paling last untuk semester 5 iaitu GDT 321 Studio Project 2. Okay, so Studio Project 2 ni macam mana? Okay, so masa korang belajar Studio Project 1 tu kan korang kena belajar okay, ambil brand yang dah existing, macam mana kita nak rebranding into better. Okay, dari segi apa? Dari segi logo, signboard, billboard, advertising, social media, website and so on lah. So ini korang kena buat brand korang sendiri untuk Studio Project 2 ni. Okay, dia macam mana? Contohnya lah, okay, korang pilih industri hotel. Okay, contoh aku nak buat hotel. So, aku nak buat hotel, apa yang aku perlukan? So, first aku perlukan logo. Aku kena design logo. Second thing aku nak kena design stationery. So, stationery ni bukannya stationery pencil apa semua tu. Stationery dari segi letterhead, dia punya buku nota dia ke, dia punya tag, ID tag, dia punya uniform. And then korang kena buat social media dia macam mana. Okay, kalau dekat IG macam mana, dekat Facebook macam mana. Okay, and then sample poster. And then kita akan cerita juga, okay, kalau billboard macam mana, kalau TV ad macam mana, kalau video promo macam mana. So ini semua macam mana korang nak present masa final. Okay, so basically nanti korang mungkin dapat satu tempat hall yang besar, and then dia akan letak yang cubicle tau. Dia akan letak cubicle, and then kau letak semua awak kau dekat situ. Tapi macam mana kau nak present everything? So contoh aku letak satu TV, aku letak video promo hotel aku looping 24 hours. And then aku mungkin print baju yang dengan logo hotel aku akan sangkut dekat situ, and then aku akan print semua stationery ke. And then aku akan tunjuklah corporate identity. Okay, dari segi colour, font apa aku guna, aku letak dalam satu folio cantik-cantik. And then ini semua macam tempat satu exhibition untuk kau tunjukkan yang hotel yang kau design ni macam mana. Okay, and then masa final nanti lecturer korang akan datang, and then korang kena present lah. Okay, saya gunakan colour ni sebab apa hotel saya nama ni. Okay, saya punya target market macam ni. Okay, and then kenapa saya guna colour ni, kenapa saya guna this kind of design, sebab saya nak attract orang lagi muda ke apa. So korang kena banyak bercakap. That's why previously korang ada ENT 300 untuk entrepreneurship. So ini pentingnya korang untuk bercakap. So bila kita recap balik daripada semester 1, 2, 3 sampai 5 ni, korang boleh nampak tak dia punya significant tu, dia sangat-sangat macam mana kita nak cakap, macam terlalu sama dengan alam pekerjaan tu. Memang sama gila. So bila aku masuk bekerja as a graphic designer kan, memang benda yang sama. Kita orang kena prepare mockup,
kena buat explanation, kena present dekat klien. So benda yang sama, tapi sometimes bila student ni dia masuk belajar, dia fikir oh ni leceh lah, lecturer minta banyak lah apa. Sama je yang kerja, bila kau banyak kerja kau tak sempat nak tidur, kena OT lah apa. Actually benda yang sama okay. So itu je lah setakat ni yang aku boleh cari, aku boleh research dan based on aku punya own experience. So kalau korang ada sedikit experience yang berlainan atau mungkin info aku sedikit salah tu mungkin silap lah sikit lah. So tapi mostly aku rasa benda yang sama lah. Okay, inilah cara macam mana korang belajar dekat universiti. So ini yang aku boleh bagi sampel as in dalam UiTM. So mungkin korang daripada college ke, korang daripada Gap Mara ke, mungkin dia berlainan sikit lah. So, tapi at least ini introduction dia lah. Kalau korang nak masuk universiti in diploma, okay. So kalau korang ada any question yang korang nak tanya ke, atau korang nak any video yang aku nak suruh aku buat ke, ya Allah gagap, okay. Korang boleh je komen dekat aku punya comment section kat bawah, ataupun korang boleh je DM aku dekat aku punya IG ke, dan aku reply je semua, okay. So thank you for watching. Sorry kalau silap info ke apa benda ke, okay. So thank you for watching. See you guys soon. Bye.